seluruh ahli tankuasa masjid, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Kita mulakan pertemuan pada malam ni dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu ini. Lama kuliah kita terhenti setahun lebih. Masuk tahun lepas baru mula tahun ni. 2 tahun. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sehari dua ni ramai duk sibuk dengan langkah Dubai. Jadi banyak sangat langkah Malaysia ni yang masing-masing duk bimbang, duk tanya, jadi ketukar kerajaan, bila nak tukar kerajaan, pasal apa nak tukar kerajaan, ya. Jadi tajuk kita malam ni ialah langkah-langkah. Banyak sangat dia melangkah, ya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada Imam Bukhari, juga disebut dalam oleh Imam Muslim, dan hadis ini adalah hadis termasuk dalam hadis yang masyhur. Mungkin tuan-tuan dah berpuluh kali dah mendengar hadis ni, tapi bagaimanapun mudah-mudahan dia satu pemulangan yang baik, bukan untuk kita tahu, untuk kita ada dalam kumpulan ni. Sebab kita tahu bahawa di akhirat besok Allah Subhanahu wa taala bagikan kita besok 3 kumpulan daripada mahsyar. Atas dunia 2 kumpulan, di akhirat besok 3 kumpulan. Wa kuntum azwajan salasah, kata Allah Ta'ala, kamu nanti di akhirat dibagikan pada 3 kumpulan. Ashabul yamin, kumpulan belah kanan. Ma ashabul yamin, alangkah baiknya, alangkah hebatnya kumpulan yang kanan ni. Yang kedua, ashabus shimal, kumpulan yang duduk belah kiri, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ma ashabus shimal, alangkah hinanya, alangkah celakanya kumpulan yang belah kiri. Manakala kumpulan ketiga disebut as-sabiqun as-sabiqun ulaika humul muqarrabun fi jannatin na'im. Kumpulan yang ketiga disebut sebagai orang yang sebagai golongan as-sabiqun, ya. As-sabiqun iaitu golongan yang mendahului dalam melakukan kebaikan. Dia buat baik, tapi dia dulu pada orang lain dalam buat baik, ya. Semua kita sembahyang maghrib tadi, tapi as-sabiqun ni orang yang awal-awal mari masjid, orang yang paling awal-awal duduk, ya, berbanding yang lain. Orang buat baik mula-mula ni dia bukan dapat pahala buat baik je, tapi semua orang buat baik di belakang dapat pahala ke dia. Itu kelebihan dia, ya. Macam kita sedekah total RM50, RM1, RM1, tapi orang yang mula-mula sedekah mendapat semua pahala orang lain. Itu hebat. Macam masjid juga, yang paling besar pahala Bilal. Bilal yang paling besar sekali pahala, ya, kerana azan dia lah menyebabkan orang ramai sembahyang. Bahkan kata Nabi, Bilal di akhirat besok ditinggikan tengkuk dia panjang, agak-agak macam zirafah. Panjang tengkuk ni maksud dalam hadis ni ialah dia orang tengok, nampak di padang mahsyar tu, oh ni Bilal. Dipanjangkan tengkuk, kata Nabi, maknanya orang ramai nampak hebat dia. Macam kita lah, bila dalam majlis ramai-ramai tiba-tiba masuk seorang, semua orang tengok dia. Ni orang lain macam orang ni. Ni siapa dia ni, masing-masing tanya siapa ni, semua orang dah tengok dia. Kata ni hebat sekali, pakcik dia jengka ni, dia hebat sekali, isteri 4. Hebat pakcik dia. Jadi orang semua tengok dia. Di pada masyarakat semua, kata Nabi, orang tengok dia Bilal. Masya Allah.
Orang yang buat baik dan mendahului kebaikan tersebut. Hadis ini tuan sekalian, hadis daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah didengar sendiri daripada Nabi. Ya, kadang-kadang ada sahabat tak dengar pada Nabi, dia dengar daripada sahabat lain dengar pada sahabat lain dengar pada Nabi. Ya, Abu Hurairah ni antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapat istimewa Abu Hurairah ni kerana mendapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masukkan tangan dia dalam mulut Nabi, maka Nabi letakkan dalam mulut Abu Hurairah. Dan menjadi Abu Hurairah ni seorang yang sangat kuat ingatan dia. Ya, kuat sangat. Sayyidina Umar pernah menguji Abu Hurairah tentang hadis yang diingat. Kan dia banyak ribu lebih. Ya, tak sehingga 1,500 lebih hadis yang dia ingat. Banyak hadis yang dia, dan banyak hadis meriwayatkan daripada dia. Orang Syiah tak terima Abu Hurairah. Sebab tu orang Syiah tidak meriwayatkan Nabi daripada Abu Hurairah. Ya. Ada sejarah dia. Ya. Jadi Nabi SAW, Sayyidina Umar Al-Khattab satu hari panggil Abu Hurairah. Ya. Lalu Sayyidina Umar suruh Abu Hurairah baca 10 hadis. Ya. Cuba kamu baca 10 hadis yang kamu dengar daripada Nabi SAW. Di belakang tabir itu ada dua orang Sayyidina Umar lantik untuk tulis hadis yang dibaca oleh Abu Hurairah. Satu 10 hadis. Siap tu surai. 2 tahun kemudian Sayyidina Khattab panggil Abu Hurairah. Lalu kata Sayyidina Umar, kamu ingat tak satu hari dulu aku pernah suruh kamu baca 10 hadis? Kata dia, aku ingat. Cuba kamu baca semula hadis itu. Cuba baca semula. Umar tengok kertas yang ditulis oleh sahabat tulis. Baru membaca 10 hadis itu dengan tak ada satu kesilapan tu. Itu kuat ingatan. Tuan-tuan, Tok Imam tadi rakaat pertama dibaca surah apa? Kan? Sah ke Tok Imam terlupa dibaca surah apa? Kita ni tak fokus. Kita tak perhati apa yang kita buat. Kalau kita perhati, kita ingat. Tapi bila kita tak perhati, kita tak ingat. Sampai orang tu kadang-kadang dia tak tahu di mana dia letak handphone dia. Sebab waktu dia letak, dia tak perhati. Lebih malang lagi, seorang yang cari cimata dia pakai. Dia cari cimata dia. Itu lagi teruk. Sampai dia tak ingat cimata dia. Tu tanya marah cucu, mana cimata ayah? Kata cucu, tu kat mata. Oh, sorry, lupa. Tu tak lama lah tu. Kawan saya dulu lupa macam tu, tak lama. Hadis ni gini. Kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullah yawmal qiyamati fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Kata Nabi, sab'atun, 7 golongan, yudhilluhumullah, yang dilindungi, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada kiamat. 7 golongan yang bernaung, dilindungi oleh Allah taala, dinaungi oleh Allah pada kiamat, fi zillihi yauma la zilla illa zilluh, pada hari tak ada sebarang naungan melainkan hanya naungan arasy Allah. Hadis ni biasa kita dengar, saya tahu. Ya, bahkan siapa-siapa yang baca hadis, yang belajar hadis, memang belajar hadis ni. Sekolah menengah ke, sekolah rendah, sekolah agama ke, mesti ada hadis ni. Dan sebahagian besar kita menghafal hadis ni, alhamdulillah. Tapi yang penting kita masuk dah dalam 7 ni. Ya. Nabi kata 7 golongan yang layak betul buat arasy Allah, pada hari tak ada naungan lain melainkan hanya satu saja naungan arasy Allah. Tengah hari duduk panas-panas, tuan-tuan sekalian. Satu hari Nabi berjalan dengan para sahabat. Tengah duduk panas ni, berjalan tengah panas. Tiba-tiba jumpa satu pokok yang rindang. Kan Arab ni payah pokok rindang, bukan macam tempat kita. Jadi bila tengah berjalan dengan para asal, jumpa pokok ni, masa-masa berlari berteduh bawah pokok tu, Allah, Rabbi nikmatnya. Tengah panas jumpa pokok yang boleh berteduh. Allah Rabbi. Kata Nabi, akhirat besok Allah akan tanya nikmat teduh bawah pokok ni. Ya, nikmat teduh ni pun Allah akan tanya besok di akhirat. Masya Allah. Apatah lagi nikmat lain. Kenapa? Kerana ada orang berteduh buat maksiat, duduk merendak bawah pokok. Ada orang buat maksiat bawah pokok, duduk minum air ketum. Ya. Ada orang taat perintah Allah bawah pokok. Nikmat ni pun, nikmat teduh ni pun satu nikmat. Tu baru dunia.
Bayangkan di akhirat besok yang tak ada sebarang naungan, hanya naungan arsy Allah saja. 7 golongan ni kata Nabi dilayak berteduh bawah arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Banyak ayat Quran dituntut supaya pemimpin berlaku adil. Pemimpin ni yang sangat dituntut berlaku adil. Sebab biasa pemimpin dia tak adil. Dia tak adil. Pemimpin ni sama ada pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pemimpin negeri, pemimpin keluarga. Kita pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kata Nabi, semua kita ni pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah tentang orang di bawah pimpinannya. Ya, suami pemimpin bagi isteri dia, isteri pemimpin bagi anak rumah tangganya. Ada peringkat-peringkat pemimpin. Semua tu kita pemimpin. Dan pemimpin kata Nabi dituntut berlaku adil. Sampai Nabi beri amaran kepada ayah, jangan tidak berlaku adil di kalangan anak-anak kamu. Ada kadang-kadang kita sayang pada seorang anak, kita tak adil pada anak-anak yang lain. Berlaku adil. Ya, kadang-kadang sayang pada anak perempuan berbanding laki-laki. Ya, kadang-kadang sayang anak laki-laki berbanding anak perempuan. Ya, Allah suruh berlaku adil. Dengan isteri kena berlaku adil. Kalau kedai makan roti canai, roti telur, balik roti telur, jangan balik roti kosong. Ni dia makan kedai roti telur, balik roti kosong. Isteri kata nak kahwin dua macam mana, roti pun dah tak adil. Jadi kena adil ni, beri hak pada hak yang layak bagi dia. Pemimpin kena berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kerana kamu benci pada satu kaum, kata Allah. Jangan kerana kamu benci pada satu kaum, kamu tidak adil pada kaum tersebut. Berlaku adil lah, kerana adil itu dekat dengan takwa. Kita orang Melayu, jangan tak adil orang Cina. Jangan tak adil pada orang India, jangan tak adil pada kaum asli. Pasal apa? Kerana kaum ni bukan kita buat, Allah yang tentu. Allah yang tentu. Sebab tu dalam Islam, kaum tak jadi mulia kerana kaum. La fadala li arabiyyin ala ajamiyyin. Tak ada kelebihan Arab berbanding bukan Arab. Nabi kata tak ada kelebihan orang Arab. Ni hadis khutbah terakhir Nabi di Arafah. Khutbatul wada, khutbah terakhir. Lepas tu Nabi tak lama kemudian Nabi sakit dan wafat. Dalam khutbah terakhir Nabi cakap apa dia? Banyaklah di 6 perkara Nabi pesan. Antaranya tak ada kelebihan orang Arab berbanding bukan Arab. Tak ada kelebihan orang kulit putih berbanding orang kulit hitam. Yang lebih takwa. Kalau Melayu bertakwa, dia mulia. Cina bertakwa, Cina mulia. India bertakwa, India mulia. Pasal apa? Kerana kaum bukan Allah yang, bukan kita yang buat, Allah yang tentu. Ya, Allah yang tentu. Kalau Allah kata Arab mulia, kita kata, ya Allah, pasal apa kamu tak jadi aku orang Arab? Ya. Cina tak nak lahir sebagai Cina, Allah jadikan dia Cina. Ya. Sebab tu Marhum tu Nazi kata, siapa-siapa nak jadi menteri boleh jadi menteri. Cina pun boleh. Syarat Muslim, syarat beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, syarat bertakwa pada Allah. Melayu tak bertakwa pada Allah, melakukan fasik, Melayu tapi syirik pada Allah, dia tak layak. Sebab syarat pemimpin tu ialah mesti beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis boleh ke Ustaz? Kalau boleh, beritahu. Ni nak tukar ni, nak langkah. Baik. Pertama kena faham. Pertama, kaum tiada kelebihan, melainkan takwa duduk pada kaum tersebut. Kita orang Melayu, lebih kita ni kerana iman lah, kerana Islam lah. Nahnu qaumun a'azanallahu bil Islam, kata Sayyidina Al-Khattab. Kita ni kaum yang Allah muliakan kita kerana Islam, bukan sebab kaum Arab, kerana Islam yang ada pada kita. Kita orang Melayu ni mulia, kita ni kerana Islam yang ada pada orang Melayu. Dulu orang Melayu dulu zaman-zaman 3-4 generasi sebelum kita teruk. Ya, teruk Melayu-Melayu dulu tok nenek kita dulu. Mungkin biar awak pun makan kau. Mungkin makan pun tak, sebab tak beriman. Tak ada halal haram, tak ada dosa pahala. Kita jadi mulia kerana Islam. Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, dari segi politik, geopolitik, ya, memang kemuliaan duduk pada takwa. Dari segi geopolitik, Nabi kata al-a'immatu min Quraisyin. Bila kamu nak pilih ketua daripada kaum Quraisy.
Kan tadi kaum tidak jadi mulia, kenapa kena pilih Quraisy? Kerana memilih kaum yang paling berpengaruh mengamankan negara. Kaum mana yang paling pengaruh di Malaysia? Kaum Melayu. Maka ambil orang Melayu yang bertakwa pada Allah, maka dia mengamankan negara tersebut, menenangkan negara. Boleh tak kita pilih bukan Melayu? Syarat boleh, dengan syarat bertakwa. Tapi kalau ada orang Melayu lagi, pasal apa? Kerana Nabi kata pilih ketua kamu di kalangan Quraisy. Jadi kita kena cari siapa Quraisy. Siapa ketua Quraisy? Tak ada. Kata ulama, termasuk disebut dalam Muqaddimah Ibn Khaldun, maksud Quraisy di sini ialah berpengaruh. Kaum yang paling berpengaruh di Mekah ialah kaum Quraisy. Maka ambil kaum yang paling berpengaruh dalam negara tersebut sebagai ketua. Maka itulah timbul orang Melayu yang Islam. Ada syarat Melayu. Pasal apa? Kerana Melayu tu kawasan bangsa yang paling ramai dalam negara tersebut. Kalau tukar ambil kaum lain, dia tak stabil, dia tak harmoni. Macam di Fiji. Fiji pernah melantik Perdana Menteri daripada orang Jepun. Rakyat Jepun yang duduk di Fiji. Bukan rakyat tempatan. Rakyat protes. Majoriti rakyat bantah. Demonstrasi bantah. Desak dia letak jawatan. Jadi memang sejarah di mana-mana negara, kita pergi ke negara komunis, yang nak jadi ketua negara mesti orang komunis lah. Demikian juga kita pergi ke mana-mana negara, mesti daripada parti tersebut yang paling majoriti, yang paling besar. Maka kan itu timbul, walau bagaimanapun, yang paling dituntut pemimpin berlaku adil. Jangan tidak berlaku adil. Sebab kadang-kadang bila pembangkang dia tak adil, peruntukan tak bagi. Dia tak adil. Kebajikan tak bagi. Padahalnya kita dipilih oleh rakyat kawasan tu. Kita terima sistem demokrasi, kita masuk pilihan raya, masuk mengundi. Kita tak pilih jalan revolusi ke balah ke perang, tak. Masuk pilihan raya. Siapa menang, dia iktiraf. Israel di Gaza, pilihan raya Gaza, 70% rakyat Gaza memilih Hamas. 70% pengundi pilih Hamas sebagai parti yang memenangi pilihan raya. Di tebing barat, Fatah menang. Tapi undi Fatah tidak sebesar undi yang ada pada Gaza. Kan dia dua Palestin ni. Satu, tebing barat dimenangi oleh Fatah. Gaza dimenangi oleh Hamas. Tetapi Israel, Amerika, kuasa besar tak iktiraf di Hamas, di Gaza. Tapi dia iktiraf di tebing barat. Jadi demokrasi untuk apa? Sepatutnya bila kita pilih demokrasi, iktiraflah kemenangan negara, rakyat yang pilih parti mana. Tak. Di Gaza, yang mengintah Hamas. Israel tak ada seorang pun. Polis pun tak ada, askar pun tak, 100% ditadbir oleh Hamas. Tapi dia boikot. Diharamkan gerakannya, peruntukan tak dapat, apa semua, gaji pun tak ada. Menteri-menteri dia tak ada gaji. Cuma gaji dibayar oleh beberapa rakan-rakan yang simpati kepada dia. Tapi di tebing barat, Fatah yang menang. Walaupun Fatah menang, di tebing barat yang jaga siapa dia? Askar Israel, polis Israel. Fatah ada tentera tak? Ada. Dia ada tentera, tapi hanya boleh pakai pistol, tak boleh pakai senapan yang berat-berat, tak boleh. Yahudi, Israel kawal. Dia ada askar dia di tebing barat. Jadi selama ni bila pergolakan berlaku di Gaza, kali ni di Gaza pun serang, di tebing barat pun mereka serang. Mereka pakat dua-dua lawan Israel. Yang banyak tolong negara Syiah, Iran, Hezbollah, Yaman, Syiah Houthi. Syiah yang banyak tolong. Jangan dia yang sokong Syiah pula. Dari segi geopolitik, yang Sunni keliling Arab, keliling negara Palestin, Sunni tak ada, tak tolong. Saya baru ni kebetulan pergi ke Jordan. Di Jordan ni, Jordan ialah satu negara yang diamanahkan
untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Jordan. Gaji imam, gaji Bilal, kebajikan masjid, apa semua tu dijaga oleh kerajaan Jordan. Gaji imam pun Jordan bayar. Jadi di Jordan ada satu NGO yang diiktiraf, iaitu NGO Raja Abdullah, Raja Jordan. Dia ada satu NGO, satu badan. Badan inilah yang menyalurkan bekalan makanan, bantuan ke Gaza dan ke tebing barat, terutamanya di Masjid Al-Aqsa. Itu dijaga. Selain pada itu, Iran yang bayar gaji menteri-menteri. Iran bayar gaji. Sunni baru ni buatlah himpunan. Kita ada himpunan OIC apa semua. Nak lulus satu resolusi pun untuk mengutuk Israel, tak boleh lulus. Balah sama sekali. Resolusi baru. Bukan pergi kutuk sungguh. Saya kebetulan singgah di Mekah buat umrah. Mekah Madinah. Dia dengar doa. Tak ada sepatah pun doa untuk Palestin. Tak ada. Tak ada doa pun. Doa pun tak ada. Kecuali orang peribadi lah, kalau ada pun. Tapi imam baca doa tak ada. Tak ada. Mekah pun tak ada, Madinah pun tak ada. Masya Allah. Tapi Jordan, Alhamdulillah, Jordan ni ada doa panjang, doa dia minta Allah tolong kemenangan kepada umat Islam di Gaza. Buat sembahyang ghaib hampir setiap hari. Solat ghaib, solat jenazah ghaib. Lepas sembahyang di istighfar, tuan-tuan, kita akan buat solat ghaib untuk saudara kita di Gaza. Tiap-tiap hari sembahyang jenazah ghaib. Yang kita boleh tolong, boleh tak kita pergi tolong? Tak boleh. Senjata hantar? Tak boleh. Nak hantar peluru-peluru? Tak boleh. Yang boleh hantar ubat-ubatan, makanan, boleh hantar. Boleh kita hantar. Tapi nak sampai ke Gaza tu dicek oleh Israel dulu. Dia cek ni, setiap benda ni, item dia cek dulu. Takut hantar peluru, takut hantar senjata. Mana tahu kan dalam kontainer besar-besar tu. Sebab tu beratus kontainer sedang berbaris ni nak masuk. Kena cek dulu. Israel kata okey, Mesir pun okey, baru boleh masuk. Mesir okey juga, tapi okey dah Israel okey dulu. Tinggal okey je lah. Makna tak ada kekuatan. Tapi hebat ya Allah Rabbi, Masya Allah. Ialah tuan-tuan pun ikuti. Sekarang dah 3 bulan berperang. Tak pernah sejarah perang 3 bulan dengan sebuah negara, kumpulan yang kecil je. Gaza ni tentera dia, Masya Allah. Dengan Amerika baru bekas senjata 2 hari lepas. Tambahan senjata, Israel minta tambahan senjata baru. Amerika hantar, Britain hantar, Perancis hantar. Lawan dengan pejuang-pejuang Islam di Hamas tu berapa. Tapi Masya Allah, sangat luar biasa. Hebat mereka ni, hebat. Dan insya-Allah ternyata pertolongan Allah SWT. Ramai tentera yang mati ni budak-budak muda je. Israel hantar yang muda-muda, yang tua tak berani pergi. Yang mati umur 20 tahun, 22 tahun, 23 tahun. Paling tua 23 tahun. Kebanyakan 21, 22, 21, 22. Baru sepak ngundi sekali je, pergi terus. Jadi orang ni mati balik. Ada yang balik selamat ni pun bunuh diri. Satu fenomena tentera Israel ni balik pada Gaza bunuh diri. Tekanan jiwa. Ditekanan, tengok budak-budak dok menangis, budak-budak dok kena tembak apa semua, budak-budak. Dan mereka ni budak ni hebat, Masya Allah. Kita banding anak-anak kita lah, Masya Allah, jauh langit bumi. Satu keluarga mati kena bom. Kecuali anak dia selamat. Mak ayah dia gugur syahid. Anak dia kata apa dia? Jangan kata ayah saya mati. Jangan siapa-siapa kata mak saya mati. Mak ayah saya tak mati, cuma Allah pindahkan dia ke syurga. Ini budak kecil, umur 6 tahun, tuan-tuan. Mak saya hanya pindah ke syurga. Allah kata dia tak mati. Allah kata dia tak mati. Wala taqulu liman yuqtal fi sabil amwatun. Jangan kamu kata orang mati syahid ni mati. Allah tak bagi kita panggil al-rah. Dia tak mati. Bal ahya, bahkan dia hidup, kata Allah Taala. Cuma kamu tak rasa dia hidup lah. Dia tak hidup. Dia hidup ni macam-macam jenis, kan?
Hidup ni macam-macam, bentuk hidup lain-lain. Hidup pokok, hidup kayu, hidup orang, ya. Mati pun lain, ya. Orang mati, pokok mati, batu, nampak tak bergerak, punya hidup. Macam-macam je ni, ya. Jadi kata Nabi SAW, ya, memang Allah akan ada sekumpulan orang Islam, ya. Mereka ni tak boleh dikalahkan oleh mana-mana pihak, tak boleh lemahkan oleh mana-mana pihak. Sahabat tanya, siapa dia salah? Nabi kata apa dia? Ya, mereka yang berada di Masjid Aqsa dan jiran Masjid Aqsa. Sebab tu Allah sebut allazi barakna haulahu. Memang luar biasa tu, sangat luar biasa. Kalau dia terfikir kecil, 2 juta orang duduk setempat, bila Israel bom memang jatuh atas orang. Bom lah mana-mana mesti kena orang. Tak ada bom jatuh tempat padang pasir ke, tak ada. Jatuh mesti kena atas manusia. Biasa bila jatuh bom semua orang lari. Di Gaza jatuh bom semua orang terkam. Semua orang terkam tempat bom jatuh tu. Terkam tengok siapa boleh selamat, siapa yang cedera bawa. Kita bunyi masa ceramah tahun berapa dulu dekat pilihan raya kan, masa tu dulu banyak, ya, nak ceramah permit tak dapat, ya, tengah baru nak mula ceramah bunyi siren, lari tuan-tuan, punya ambulans, ingatkan polis. Masa tu dia ceramah pun naik bot, naik motor. Marhum tu Roni Aziz mari ceramah di Pahang, satu daerah. Lepas saya dah lah ceramah tak 20 orang ni. Ialah tahun 70-an. Ya. Lepas ceramah nak balik, pegang buka kereta, nak buka kereta, najis manusia disapu pada pembukaan kereta tuan-tuan. Najis orang. La ilaha illallah. Tengok tu bau busuk, masya-Allah, balik basuh tangan, basuh kereta semua, masuk kereta start. Seorang tak ada pembantu daripada Kelantan mari ceramah di Raub, satu kampung di Raub, tak ada pembantu, balik seorang. Baru berjalan 2 batu, satu batang kayu besar tebang lentang tengah jalan. Masa tu tuan-tuan, tebang kayu, ada pihak tebang kayu tumbang tengah jalan. Masya Allah, punya payahnya nak undur jalan kecil masa tu, nak undur balik, patah balik pergi tempat ceramah tadi, beri salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tuan rumah keluar. Dia kata ada orang tebang kayu. Masya Allah. Pergi cari ni, cari kawan-kawan yang boleh pergi kerat, bawa gaji, bawa kapak, daripada tengah malam sampai subuh baru siap tuan-tuan. Masa tu ceramah. Ya ilaha illallah, ya. Satu hari almarhum Tok Ni Aziz datang ke di Raub, juga di Raub tapi tempat lain, saya tak sebut nama tempat. Jauh kan daripada Kelantan, dia berjalan bengkok-bengkok, jalan lama ni, bukan highway. Sehari baru sampai tuan-tuan, ya. Sampai Tok Guru ceramah tak jadi. Ceramah tak jadi. Allah. Dia cerita saya ni, dia terus pusing kereta balik terus, tak berhenti, tak ada minum air, sampai dia meninggal. Waktu saya jadi Putrajaya, saya jumpa Tok Guru Raub minta ceramah. Saya sebut Raub minta ceramah, dia kata dia, Allah, sebut Raub ni teringat sejarah. Sampai meninggal dia tak pergi ceramah di Raub. Dulu kan payah perhubungan. Saya pun biasa-biasa kena ni, berceramah biasalah kena. Ustaz, ni minta ceramah ni. Bolehlah, tapi saya ni boleh ni di Sarawak, di Kuching, Sarawak. Ya, masa tu saya bersyarah. Ya, bosong-bosong saya kata okeylah, tak apa, insya-Allah saya pergi hari Sabtu, boleh pergilah. Sabtu tak ada kelas. Tiket macam mana? Tiket Ustaz ambil dulu, nanti kan bayar kemudian. Kata apa, saya beli tiket flight. Dekat nak pergi telefon tak dapat, telefon Ganjung, telefon tak dapat. Sampai flight naik pergi, turun kat Kuching, tak ada siapa tunggu. Turun Kuching pun tak ada.
Telefon penganjur tak dapat, telefon tak dapat. Hari dekat maghrib dah, ambil satu taksi, kata dia hantar tengok mana-mana hotel murah. Masuk check in, mandi semayang maghrib. Telefon penganjur tak dapat, telefon tak dapat. Akhir beria-ria telefon, Ustaz minta maaf, saya duduk luar negara, ceramah tak jadi, kuliah tak jadi. Anda di mana? Saya duduk luar negara. Masya Allah. Saya pun tak apalah, letak telefon. Saya fikir mungkin Tuhan suruh dia minum teh kat Kuching kot. Pagi besok minum kopi, naik kereta balik. Sikitlah tu, bukan ujian sangat. Yang pertama, pemimpin kena berlaku adil. Sampai Allah tak sebut dalam bab perkahwinan. Allah perintahkan dalam masalah jaga anak yatim. Kan bila seorang ayah meninggal, maka anak yatim tu kena ada orang jaga. Maka Allah Ta'ala suruh orang lelaki-lelaki yang mampu, fankihu ma taba kumasa masna wa sulas wa ruba', 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau kamu takut berlaku adil dengan antara isteri-isteri, hatta dalam bab perkahwinan, kita tak mungkin boleh berlaku adil semua isteri. Sebab ada benda yang tak boleh nak bagi adil. Macam kasih sayang, nak bagi adil macam mana? Bukan boleh timbang. Yang ini tak apa dimaafkan. Tapi dalam perkara yang boleh berlaku adil, wajib berlaku adil. Kalau tak mampu, maka Allah perintahkan imamun adil, pemimpin hendaklah berlaku adil. Jangan sekali-kali kita tidak berlaku adil sebab kita tak tahu tengah-tengah kita buat zalim, Allah matikan kita, Allah cabut nyawa kita. Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal, waktu dah hantar Muaz bin Jabal ke Yaman, Nabi kata, wahai Muaz, ini kasatati qaumun ahli kitab, kamu akan pergi pada negara ahli kitab, Yaman yang ahli kitab. Bila kamu sampai, suruh mereka mengucap, dah sebati mengucap, suruh mereka semayang. Setelah sebati semayang, suruh mereka keluar zakat. Tapi berhati-hati orang Muaz, dalam bab beritahu keluar zakat ni, hati-hati sikit. Sebab orang ni sensitif dengan harta. Harta balah adik-beradik boleh balah tuan-tuan. Tak bertegur siapa adik-beradik, ke harta je. Satu daerah di Pahang ni, balah berbuk harta pesaka, ke sebatang pokok durian duduk atas tangga, atas tanah sempadan, sebatang pokok durian besar. Adik kata, ni durian dia, ni kata durian, balah. Siapa pejabat Qadi? Qadi mari tengok betul pokok durian besar. Kata Qadi, ginilah, macam mana kalau kita tebang pokok ni? Setuju? Dua-dua setuju, tebang pokok tuan-tuan. Ni main harta, jangan main. Kalau kita fikir makanlah adik-beradik, makanlah adik-beradik ni bila kita baik dengan adik-beradik kita. Kalau dah kita balah dah, waktu ayah ada dah balah dah, nak baik macam mana? Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadatillahi, wasyabun, pemuda dibesarkan dalam keadaan beribadah pada Allah Ta'ala. Ni anak-anak muda jak kecil semayang tak tinggal. Sekarang ni main hebatlah budak-budak kecil 4 tahun, hantar pasti, reti ngaji, baca Quran, baca doa. Nak makan baca doa. Anak-anak kita sekarang baca, cucu-cucu baca doa. Tok makan je, tok sibai gitu je, tak ada doa. Kadang-kadang tok kata, cucu baca doa. Cucu kata, tok lah baca. Cucu lah, tok dah hafal. Ingat doa. Anak-anak kita masuk tanda berhenti baca doa. Masya Allah, alhamdulillah. Budak-budak yang dibesar suatu mentaati perintah Allah, baca Quran, semayang tak tinggal. Seronok tengok. Nabi kata, golongan kedua yang layak betul ma'asyar Allah, seorang pemuda dibesarkan dalam suasana mengibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita didik dia, jaga dia bagus, Masya Allah. Mudah-mudahan besar jadi apa tak apa, engineer ke, doktor ke, lawyer ke, ahli politik apa, tapi dia seorang bertakwa pada Allah. Orang macam ni tuan-tuan, sah kecaya yang nak rasuah, yang halal dia pun dia bagi orang. Duit halal yang dia pun dia bagi, apatah lagi nak ambil duit haram. Orang ni walaupun diletak depan mata dia duit nak bagi. Baru untuk Aziz bila menang,
Satu hamba Allah mari satu beg bawa duit. Ni apa ni? Tak apalah, saja nak bagi tu nak bagi ke siapa-siapa ke nak sedekah. Balik. Dia halal keluar balik. Beritahu pegawai, kalau dia mari jangan benarkan dia masuk pejabat. Black dia nama dia. Ini saja nak bagi. Ya, masya-Allah. Semoga Allah pelihara kita bersama, insya-Allah. Yang ketiga, warajulun zakarallahu khala'in fafadat ainah. Matan dia kadang-kadang berbeza-beza antara hadis. Ya. Laki-laki yang menyebut nama Allah waktu sunyi sepi, waktu bersendirian, fafadat ainah, maka mengalir air mata dia. Kadang-kadang kita bangun tengah malam, anak-anak tidur, isteri tidur, ada semua sunyi, kita ambil semayang dulu, tatika semayang, ya, baca, angkat tangan, teringat dosa-dosa lama. Ya Allah, kalaulah kau mati, kau tak ampun dosa aku, ya, celakalah dunia, ya, dunia dan akhirat. Ingat, bila teringat dosa, istighfar. Ingat dosa, istighfar. Ya, zaman muda-muda kan banyak dulu dosa-dosa, muda-muda dulu lah. Kan dulu kan biasa beli nombor ekor, takkan tak ingat. Kan dulu-dululah, sekarang tak ada. Dulu kat Tongkiat dulu ya. Ada ya, ada. Tapi dululah, sekarang dah bertobat dah. Dulu waktu muda tak semayang. Oi, baru tua-tua ni lah baru semayang ustaz. Dulu muda-muda tak semayang, masya-Allah. Puasa depan isteri je, belakang tak puasa. Ya, tak puasa. Di pejabat pun kadang-kadang, ya, tu bukan jauh pun, atau Bukit Somai tu panggil bukit apa? Bukit Indah. Waktu tahun 99 saya jadi YB sini, orang beritahu, ustaz, ada orang tak puasa ke Bukit Indah, kat Somai Bukit Indah. Saya pergi sana, panggil Tok Penghulu, jom kita pergi. Berterabur lari. Ya, saya masuk je turun, ustaz pun. Tok kata, ya YB, jangan ini macam lah. Dia tak nak bayar, saya rugi tak nak bayar. Lari tu. Masya Allah, dulu kalau kat Matau tu tutup depan kan, belakang buka. Pergi tengok, pukul 10 pagi, 3 kawah laut, 3 puyuk duk masak, bungkus bagi. Dulu, sekarang Alhamdulillah. Dulu kawah mati kat Felda kan, rumah sebelah-sebelah mengintai orang mandi kan. Dululah, sekarang mata tak nampak lah, nak mengintai orang tak boleh lah. Ya. Bila ingat balik dosa zaman muda-muda dulu, Allah mengalir air mata dia, kata Nabi. Menangis dia, ya, takut pada Allah Ta'ala. Banyaknya dosa aku, ya Allah. Ya, fafadat ainah, mengalir air mata. Nabi kata, orang ni layak bertemu arasy Allah di akhirat besok. Ya. Tak ampun, ya, rasa sikitnya amalan kita. Orang ni kata Nabi, bila 17 tahun cukup bagi dia umur ya Allah bagi pada dia. 17 tahun. Satu hadis 20 tahun. Cukuplah bagi kamu dengan umur yang Allah bagi selama 20 tahun. 20 tahun lama tuan-tuan, 20 tahun ni. Ada tak makhluk Allah yang hidup 20 tahun? Gajah tak sampai. Rama-rama 3 hari. Ikan kelah setahun orang tembak lah. Usaha kita tak ada. Yang lama orang dia 70 tahun. Ada lagi tu 95 tahun. Saya dilipis tu ada seorang 130 tahun. Di Kubang Kerian, saya pergi rumah Cina, umur dia 105 tahun. Sehat lagi. Ya. 100 tahun hidup. Saya dulu ingat masa kecil lah, masa remaja, masa tu bila dia baca hadis dia macam ni, saya dah teringat, kata agak-agak saya rasa sempat saya tengok hari kiamat, sempat dengan kiamat ni. Ya. Tak, kejam celik la ilaha illallah. Bila balik tengok, ya, saya jumpa tadi pun jumpa anak murid saya. Anak murid saya mengajar dia tu. Saya tengok anak murid saya pun dah tua dah. Mesti saya tua pada dia. Anak murid saya pun dah tua dah. La ilaha illallah. Tengok kawan-kawan kita yang dulu-dulu budak-budak tu kita sengkeh-sengkeh kepala dah. Kan jadi apa? YB dah. Aku jentik kepala kau dulu. Kata YB lawan aku, jentik telinga terus. Ya. Umur cepat berjalan. Tapi yang penting bila kita buat salah, minta ampun.
Jangan terlintas benda maksiat lalu seronok dengan maksiat tersebut. Nabi pesan pada Sayyidina Ali, wasiat Nabi pada Sayyidina Ali, orang yang Allah benci maka dia akan terbuka benda haram. Bila Allah terlalu benci kepada orang tu, dibiarkan orang tu syaitan bersama dia, lalu disibukkan dengan urusan dunia dia. Tu. Bila Allah terlalu murka, Allah biar sibuk dia dengan dunia dia, sampai tak masa nak semayang, tak ada masa baca Quran. Handphone tengok 3 jam, nak baca Quran tak dan. Quran tak ada baca, zikir tak ada baca, masjid tak datang. Masya Allah. Hari-hari baca Facebook, hari-hari baca tengok TikTok. Tapi Quran tak baca. Masya Allah. Tengok kadang-kadang. Yang keberapa tu? 1, 2, 3. Yang keempat, warajulun qalbuhu mu'allakum fil masjidi, setengah-setengah hadis fil masjid, dan laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Alhamdulillah, masya-Allah. Kita ni dekat rumah, siap nak ke mana? Tahu dah, isteri kita tahu dah, sekejap lagi nak sembahyang asar. Terikat dengan masjid. Boleh sembahyang di rumah, boleh sembahyang di rumah, sah sembahyang di rumah, tapi tak, kita ikat kita masjid. Tuan-tuan, marilah masjid. Sebab saya pengalaman hidup lah, umur 63 tahun, tahun ni masuk 64. Orang yang hidup dia pejabat rumah, bila dia pencen, dia akan hilang rakan dia, hilang sahabat dia. Betul tuan-tuan. Ada seorang pengetua, lama bekerja, dia pencen dah, buat majlis hari pencen dia. Hari Jumaat tu pencen, hari Isnin siap pakatai pergi sekolah. Masuk bilik pengetua, dia pengetua baru tengok, member kata, mari lagi tu. Duduk, masuk, layanlah, rakyatlah. Sebab berpuluh tahun jadi pengetua lama sekolah, nak berhenti tiba-tiba tu bukan mudah tuan-tuan. Tapi orang main masjid ni, tuan-tuan main masjid, tuan-tuan akan jumpa orang sebaya dengan kita, tuan-tuan jumpa orang lebih tua pada kita, tuan-tuan jumpa lebih muda pada kita, tuan-tuan jumpa anak-anak kecil. Sebab tu orang mari masjid ni, dia tidak akan hilang sahabat. Dia tidak akan hilang. Ana kebetulan tadi ke Dumut, sahabat saya kebetulan meninggal dunia malam tadi lepas maghrib. Sesak nafas, hantar ke hospital Dumut, meninggal. Sehat lagi, umur baru 40-an. Tapi hebat sahabatnya, insyaAllah. Dr. Burhan, Ustaz Burhanuddin, panggil Ustaz Bob. Penuh masjid orang semayang, insyaAllah. Ramai sahabat-sahabat yang dia begini, bila seorang yang soleh meninggal dunia, akan ada orang yang soleh datang semayang jenazah dia. Tuan perhatilah. Sebab tu bila berlaku kematian, jangan tengok ramai yang mari, tengok siapa yang mari. Siapa yang mari. Memang kalau kita orang baik, orang soleh, bertakwa pada Allah, Allah akan hantar orang yang soleh semayang jenazah kita. Allah akan hantar orang yang baik semayang jenazah kita. Ada seorang sahabat meninggal dunia di Kuantan. Ni geng jala sekali. Dia buat jala juga. Meninggal dunia. Anak dia telefon Ustaz. Anak dia sahabat saya. Anak dia, Ustaz, ayah meninggal. Masya Allah. Saya pergilah. Saya sembah rumah dia, jenazah tengah duduk mandi. Bila saya sampai, dia beritahu anak dia keluar, Ustaz, masuklah. Masuk dalam bilik mandi jenazah ayah. Saya tak apalah. Dan sebab mandi jenazah ni tak perlu ramai. Kalau cukup 4, tak payah tambah yang kelima. Tapi kebetulan dia suruh saya masuklah. Masuk, saya dengan baju, saya pegang jenazah dia tuan-tuan. Kata Masya Allah, lembut betul. Tidak sejuk, tidak keras, lembut je. Macam baru mati, macam kulit kita. Tidak sejuk. Mandi, gosok, siap ambil tuala lap badan. Saya angkat jenazah, bawa keluar, letak atas kain kapan. Mercik peluh di dahi. Tak apalah, tutup lapis pertama, tutup lapis kedua. Saya
tercium bau wangi. Wangi dia macam bunga putih kecil-kecil tu, bunga apa? Melung. Wangi lembut tu. Saya terhidu bau wangi tu. Tapi saya diam je lah. Kawan sebelah saya kata, "Ustaz, bau wangi ya?" Mana bukan saya seorang. Dia beritahu saya, dia kata, "Bau wangi." Saya kata, "Ya. Semoga Allah telah merahmati, insyaAllah." Kapan jenazah siap, angkat, letak kat surau. Sebelah rumah dia surau. Letak kat surau, berdiri nak semayang. Saya tak ada imam, saya duduk saf pertama belakang. Dekat nak takbir dah, tiba-tiba tunggu jap. Tunggu, saya pun pusing belakang tengok. Orang ramai buka lorong. Masuklah seorang laki-laki, jubah putih, berserban putih, dipapah oleh 2 orang anak muda. Dia mari, dia sembahyang sebelah saya. Kan biasa kalau sembahyang mayat, siapa mari dambak di belakang lah kan. Dia ni special, saya pun tak kenal dia. Masuk, sembahyang lah, siap sembahyang. Seorang mak Allah puk bau saya, dia kata, Ustaz kenal tak siapa sebelah ni? Dia sembahyang sambil duduk. Saya kata, saya tak kenal. Pernah dengar tak nama Faqih Samad? Faqih Abdul Samad. Ni orang Pekan kenal lah, orang Pekan, orang Kuantan kenal. Saya kata saya pernah dengar nama dia. Dan saya tahu, orang beritahu Faqih Samad ni seorang yang ada karamah, ya, hamba Allah yang ada karamah, ya, rajin mengajar masjid, tawaduk sangat orang. Saya kata, Ustaz, inilah Faqih Samad. Kata, Masya Allah. Saya tengok apa yang kata guru saya. Seorang yang soleh meninggal dunia, Allah akan hantar seorang yang soleh, orang yang soleh juga, yang beriman juga, yang baik juga untuk sembahyang jenazah. Ya. Jadi kita ni tuan sekalian penting sangat biar terikat dengan hati kita dengan masjid. Ya, sebab ya, imam adil kita pemimpin rumah tangga je. Pemuda besar kita dah tak muda dah, kita dah tua dah, tak besar dan taat. Mengalai mata bila ingat nama Allah, payah. Menangis kalau tengok Hindustan, ada. Yang keempat, hati terikat masjid, ini boleh. Ini boleh. Ya, rasa ini boleh buat. Insya-Allah kita tekad, ya Allah, daripada 7 ni, sekurang-kurang 1 ni kita boleh buat. Ya, dengar sematu azan, mari masjid. Dengar azan, mari masjid. Dulu waktu kita kerja sibuk, tak dan, tak apalah. Tapi sekarang kita ada masa. Dah pencen dah, tua-tua belaka dah. Balik rumah pun nak tengok siapa? Tengok isteri pun puas dah tengok. Baik tengok cicak. Ya. Isteri tengok suami pun lah, tak ada muka lain ke? Kan? Ya. Cakap perlahan, kecil hati. Cakap kuat, tak dengar. Ya. Cakap perlahan, tak dengar. Cakap kuat, kecil hati. Seorang makcik panggil suami dia depan saya. Hoi! Saya kata, pakcik, Janganlah panggil suami hoi. Dia kata, Ustaz, bukan dengar tu. Telinga tak dengar tu, kata dia. Sedap dia kata ke suami dia. Saya kata, tak dengar lah panggil hoi, cuba panggil abang. Dengar terus. Kita tua-tua ni kan, di rumah hoi gitu je. Masuk kedai, abang nak minum gapo? Sudah. Asal ni mati, jadi teh tarik tau. Warajulani tahaba fillah warajulani tahaba fillah. 2 laki-laki berkasih kerana Allah Taala. Allah Rabbi, tuan-tuan, malam ni kita jumpa kerana Allah, bukan sebab dapat duit. Kita berjumpa kerana Allah. Lepas ni kita balik pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala, balik dengan keluarga masing-masing. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Warajulun da'atu mura'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha qala inni akhafullah. Laki-laki yang diajak oleh wanita untuk melakukan zina, wanita tu punya kedudukan yang tinggi dan cantik, ya. Ajak kepada dia, ajak untuk melakukan maksiat pada Allah. Qala, dia kata pada inni akhafullah, aku takut pada Allah. Kalau tidak kerana takut pada Allah, aku akan berzina. Ya. Kenapa tak berzina? Aku takut pada Allah. Seorang ulama terkenal, Abdullah bin Al-Misk, nama dia digelar, ya, Abu Al-Misk. Dia ni seorang laki-laki yang warak, yang taat. Wanita cuba goda dia, ada seorang perempuan, dia kata, aku tekad untuk goda, ya, laki-laki ni.
Dia macam-macam. Dia buat. Hingga satu hari bila lelaki itu balik, dia pengsan. Dia buat pengsan. Maka dipanggil-panggil tolong. Ya. Maka ada mari tolong. Tolong angkat. Masuk rumah, dia kunci pintu. Dalam rumah tu ada beberapa orang wanita. Masing-masing menggoda dia untuk melakukan maksiat, untuk berzina. Ya. Ni perempuan muda-muda lawa-lawa ni. Kalau tua kita pun tak begini kan. Muda-muda ni. Dia kata sabar-sabar. Biar aku masuk bilik air dulu. Okey. Dia masuk bilik air. Apa dia buat? Dia buang air besar, dia ambil najis, dia lomorkan tubuh dia. Dia lomor najis pada tubuh dia. Lepas lomor tu, dia keluar. Mai. Dengan bau busuk apa semua, akhirnya wanita lepaskan dia. Tuan tahu, di hari kematian dia, orang mandi jenazah dia, bau kasturi keluar pada tubuh dia. Terkenal dia Abu Al-Misk. Ya, di hari kematian dia. Ya. Dan banyak kes, bukan satu dua kes, banyak kes yang kadang-kadang diajak pada maksiat. Inni akhafullah, aku takut pada Allah, aku takut pada Allah. Ya. Perempuan ni bahaya tuan-tuan. Perempuan bahaya pada godaan iblis. Dalam Quran, ya, Allah tak sebut inna kaidakunna azim. Tipu helah wanita ni azim, besar, hebat. Ya. Tapi inna kaidash syaitan kana dha'ifa. Ayat lain Allah kata tipu helah syaitan lemah. Tipu helah syaitan lemah. Tipu helah wanita hebat. Perempuan tuan-tuan, dia berjalan boleh macam dah. Dia goyang badan lain macam dah. Dia senyum, masya-Allah. Ya. Kalau dia tak pakaian lagi teruk. Contoh, tuan-tuan bawa motor. Belah kanan kambing 3 ekor. Belah kiri perempuan 2 orang. Tuan-tuan tengok kambing ke tengok orang? Ni bawa motor. Subhanallah. Kambing. Belah kiri perempuan. Nak tengok mana? Tengok kambing. Wali Allah tuan-tuan ni. Kan? Ya. Memang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya, bahawa di antara ujian Allah yang besar ialah ujian pada wanita. Allah, apa dia kata? Inni akhafullah, aku takut pada Allah. Warjulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Akhir sekali yang ketujuh, kata Nabi, seorang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tak tahu apa dia beri oleh tangan kanannya. Sedekah senyap-senyap. Ulama bahas hadis ni panjang. Ada sedekah yang kita boleh beritahu, istihar tak apa, ya, sedekah siari terang-terang orang nampak, iaitu sedekah yang wajib. Bayar zakat fitrah, zakat harta, zakat koperasi kita boleh, supaya dengan itu ahli koperasi tahu, oh zakat kita dah keluar, kita bayar zakat. Oh saya belum keluar lagi, sebab kita tengok. Ada pun sedekah yang senyap-senyap, yang sunyi, adalah sedekah yang sunat. Kita bagi sembunyi supaya kita takut riak je. Takut riak, takut. Tapi ikhlas ni payah tuan-tuan. Ada orang ditulis ikhlas, ada orang tak ikhlas, ada orang tak tulis pun tak ikhlas. Sebab tu kita sedekah ni, kalau kita sedekah sikit, memang kita nak cerita siapa-siapa. Member tanya, berapa? Rahsia. Rahsia tu sikit lah tuan-tuan. Sebab kalau sedekah 100, 200, orang tak tanya. Kenapa tak tanya saya sedekah berapa? Dia pula nak cerita je pada orang. Bila banyak, bila sikit tu rahsia. Macam umur juga. Waktu kita umur muda-muda, kita bangga beritahu, umur saya 22, umur saya 23. Bila masuk 40, 50, orang tanya berapa rahsia? Agak-agak berapa? Tak nak beritahu dah. Tapi bila masuk 70, 80, 90, dibangga balik tuan-tuan. Awak tahu tak, pakcik dah 90 ni. Oh, dibangga balik. Dia macam barang juga. Dan jadi antik, mahal balik tuan-tuan. Dan antik mahal balik. Tapi yang sebelum antik tu memang tak apa laku lah. Sebab tu di Itali, perempuan-perempuan muda, dia suka cari lelaki-lelaki tua-tua. Di Itali kebanyakan perkahwinan, perempuan muda-muda, suami dia tua-tua. Dia suka ambil suami yang tua-tua, pengalaman ada, harta ada, relax. Jadi siapa-siapa yang rasa itu, pergilah Itali. Kok laku sana.
Apa pun tu sekalian, 7 golongan ni agak-agak kita, berapa yang boleh kita buat? Sedekah, insya-Allah. Sedekah. Hati dekat masjid, insya-Allah. Godaan wanita, minta jauhlah. Sebab iman kita tak kuat. Takut wanita mai goda, takut kita tak terkata lah. Wallahu alam. 7 tersebut mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pada, kalau boleh 7 lagi baik, tak boleh pun sekurang-kurang 1 kali kita boleh ambil. Wallahu alam. Sekian dulu untuk malam ni, insya-Allah kami akan jumpa semula pada masa akan datang, insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma alimna minma jahilna wa zakina minma nasina rabbana iftah bainana wa baina qawmina anta khairul fatihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah. Taqabbalallah. Allahumma salli ala sayyidina